Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 April 2020 bersama saya Khair Zarif Afindi. Berita utama hari ini. Mesyuarat khas Jawatankuasa Menteri-Menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Ahad memutuskan waktu operasi mesin pengeluaran wang automatik ATM kini dihadkan dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Bercakap dalam sidang media harian PKP, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu diputuskan dalam usaha mengawal pergerakan rakyat sepanjang tempoh PKP. Pihak PDRM juga melaporkan bahawa apabila mesin ATM beroperasi, maka ramai yang memberikan alasan untuk mengeluarkan wang kerana mesin ATM beroperasi 24 jam. Jadi ramai yang keluar lebih daripada waktu yang ditetapkan sehingga tengah malam pun masih ada yang keluar, kononnya ada emergency untuk mengeluarkan wang dan sebagainya. Dan hari ini mesyuarat telah membuat keputusan bahawa operasi mesin ATM adalah dihadkan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 8 malam sahaja. Jadi tidak ada lagi alasan untuk keluar tengah malam dan sebagainya untuk pergi ke mengeluarkan wang di mesin ATM. Laporan seterusnya mengenai perkembangan kes COVID-19. Dengan Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 95 kes yang telah pulih di seluruh negara dan dibenarkan discharge pada Ahad. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge daripada wad adalah sebanyak 3,197 kes. Jelasnya dalam satu kenyataan media, jumlah kes discharge itu adalah 59.32% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 dan kes di-discharge juga adalah melebihi bilangan kes baharu yang dilaporkan. Manakala di Sarawak, 5 lagi kes baharu positif COVID-19 direkodkan pada Ahad. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu jumlah ini menjadikan bilangan kes di Sarawak sebanyak 408 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Tambah kenyataan itu lagi, sebanyak 99 kes baharu pesakit di bawah siasatan PUI dilaporkan dan 95 kes PUI lagi masih menunggu keputusan makmal. Sementara itu, sebanyak 7 lagi kes positif telah pulih dan telah di-discharge dari hospital menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih sebanyak 64 kes. JPBNS memaklumkan daripada 7 kes positif telah sembuh tersebut, 5 kes dari Hospital Umum Sarawak dan 2 kes di Hospital Sibu. Seterusnya, JPBNS kini mempercepatkan pendaftaran lengkong gelombang semasa dalam usaha mengurangkan kes COVID-19 di Sarawak. Tindakan pertama yang akan diambil adalah untuk mengenal pasti semua kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang belum disaring agar mereka tampil untuk menjalani ujian saringan dengan kadar segera. Sehingga hari ini, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengenal pasti seramai 6,022 kontak di bahagian Kuching dan daripada bilangan tersebut, seramai 3,538 orang telah menjalani saringan, manakala 2,484 orang masih belum menjalani saringan. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan menghubungi kontak-kontak yang telah dikenal pasti mulai Isnin, 20 April untuk tindakan seterusnya. Berita seterusnya. Projek fasa kedua skim elektrik luar bandar dan projek bekalan air di Tatau Bintulu yang telah dijalankan sebelum ini terpaksa ditangguhkan dan akan disambung semula selepas tamat pelaksanaan PKP. Kementerian Utiliti Sarawak dalam satu kenyataan pada Ahad memberitahu ianya melibatkan rumah panjang di Rumah Gima, Rumah Bail, Rumah Rundi, Rumah Gundi, Rumah Baung, Rumah Asing, Rumah Jalong, Rumah Emi dan Rumah Adam. Dalam kenyataan sama, kira-kira 200 isi rumah tersebut akan dihubungkan dengan penyambungan grid negeri di mana penduduk akan dapat menikmati bekalan elektrik secara konsisten.
Kementerian Utiliti menambah pemasangan saluran paip dari saluran air yang ada di sepanjang Jalan Kuala Tatau ke Rumah Gima kini 95% siap. Kedua-dua projek tersebut merupakan inisiatif projek rakyat yang diusahakan oleh Kerajaan Sarawak di bawah Pelan Induk Bekalan Air dan Elektrik yang bertujuan untuk membekalkan bekalan elektrik 24 jam dan bekalan air bersih di seluruh Sarawak menjelang tahun 2025. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan video pesanan daripada para petugas barisan hadapan dalam menempuhi perintah kawalan pergerakan. My name is Saraswati. For the coronavirus, nowadays we are very scared to come to work also because we have to aware of our children, our family also because we are the frontliner. We are most impacted, most exposed to patient. I'm a mother of 3 children. I will not having my children last from the school holiday start. I am never having my children here. I send to my mother. Very scared. I bring the disease and give my children. We stay strong for you. We won't cure you. If you not help us, we cannot help you. You have to open. Please stay at home. Kurangkan pergerakan anda, jaga jarak anda, and please stay at home. And Dr. call here, don't go to public place. Please, we don't know who is contaminated for the COVID-19. We all must be very careful, take care of ourselves. Then only can help the frontliners. Otherwise, frontliners will be very difficult to control. If everyone cooperate together, I believe this COVID-19 in a short period, Malaysia can settle this problem. I strongly believe Malaysia can do it. Malaysia mesti boleh. Saya Muhammad Al-Tasha, Meazasha. Okey, saya sebagai rider GrabFood, kami ingin memberitahu kepada rakyat-rakyat Malaysia, biarlah kami membuat pengantaran yang sempurna untuk tuan-tuan di rumah. Kami mohon agar tuan-tuan duduk di rumah supaya jangan keluar selama kerajaan memberi perintah berkurung. Saya yakin agar Malaysia dapat benteras penyakit COVID-19 ini dengan segera. 危险是一定会的啦，但是身为一个厨师，我觉得这个是我的工作，所以我还是一样每一天都是带着平常心去做工咯。希望每个人可以合作，就为我们自己还有我们身边的人着想，例如我们的家人啊、朋友啊、孩子啊，因为只有大家的合作，我们才可以战胜这个病毒。 Saya Rozainan, saya bekerja sebagai pengantar makanan. Cadangan saya lah pada rakyat Malaysia semua, elakkan aktiviti luar dan memberi masa lapang kepada keluarga anda. Jangan risaulah, kami ada perkhidmatan untuk pengantaran makanan ke rumah anda semua. 希望大家不要传播一些不正确的信息，可以的话根据我们所有的新闻媒体正确的信息来传播就好了。如果导致更多的惊慌的话，会导致更多人会把囤货，导致变成有需要用到产品的人他们买不到，而且当这些货源少的时候，价格就会更加贵，更加升高。所以的话，大家放心，我们全年无休，每一天都有新鲜的蔬果进来，不需要囤太多的货品，因为市场还是足够供应给所有的群体的。 Saya yakin Malaysia boleh tangani COVID-19. Now we are the tier line to help all you to deliver all the food to you. I'm very confident that we all Malaysians can challenge this and overcome this situation. Untuk awak, saya akan lakukan yang terbaik. Duduk di rumah. Sila duduk di rumah. 请你留喺屋企。 ஓகே, தயவு செஞ்சு வீட்டிலே இருங்க. உங்களுக்காக நாங்கள் இங்கே சேவை செய்கிறோம். உங்கள் நாட்டையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் மதித்து நேசித்து தயவு செஞ்சு வீட்டிலே இருங்க, வெளியாகாதீங்க. Please stay at home. I hope everyone please stay at home. Don't simply go out. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.